لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Baik, yang pertama sekali macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu boleh niat sekarang, insya-Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Baik, pagi ini insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita, kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang mana kitab ini menghimpunkan hadis-hadis yang membicarakan tentang ilmu kemasyarakatan, ilmu ijtimai, ilmu yang berkait dengan hubungan sesama manusia. Jadi kitab kita ini banyak membicarakan tentang peranan kita sebagai manusia, akhlak kita, sikap kita bila berurusan dengan manusia lain. Pagi ini insya-Allah kita akan tengok tajuk yang ke-32 daripada kitab kita ini. Yang mana tajuk yang ke-32 ni ada perkara yang bahasa mudahnya tidak ada dalam masyarakat Melayu kita. Ni rahmat Allah Ta'ala lah kepada bangsa Melayu. Kita ada sebahagian tak terlibat dengan isu ni. Tapi mungkin daripada kalangan orang Arab mungkin ada isu ni. Tapi kita orang Malaysia ada 1-2 poin tak terlibat. Tapi tak apalah, kita baca insya-Allah. Tajuk kita pada hari ini, menuduh kafir kepada orang mukmin. Menuduh kafir kepada orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah, kita labelkan dia dengan label kafir. Kita tuduh dia dengan tuduh kafir. Banyak banyak kan, ni apa nak buat benda ni, syirik, kafir. Buat ni kafir. Sedangkan orang yang dituduh tu adalah orang yang beriman. Nanti kita tengok apa balasan atas tuduhan label seumpama ni. Baik, hadisnya berbunyi, an Thabit bin Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man halafa ala millatin ghayra al-islami fahuwa kama qala, wa laysa 'ala ibni adama nadharun fima la yamliku, wa man qatala nafsahu bi shay'in fid dunya 'udhiba bihi yawm al-qiyamah, wa man la'ana mu'minan fahuwa ka qatlihi, wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi, atau kama qala rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi. Saya baca sekali lagi, dekat mana saya berhenti pun slash, sedang, sebab hadis ni tak ada titik. An Thabit bin Dhahhak, pun slash kat situ. Makna kalau baca berhenti kat situ dulu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berhenti kat situ. Man halafa ala millatin ghairal islami fahuwa kama qala, busles kat situ, makna berhenti kat situ, tu satu point. Walaysa ala ibni adama nadharun fima la yamliku, busles kat situ. Wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya 'udhiba bihi yaumal qiyamah, busles kat situ. Wa man la'ana mu'minan fahuwa ka qatlihi, busles kat situ. Wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi, atau kama qala. Sedap tak? Hadis ni sedap ni. Tapi semua berkait dengan masyarakat. Daripada Sayyidina Thabit bin Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang bersumpah dengan agama lain, maka ia adalah seperti apa yang ia katakan. Dan tidak dikenakan sebarang hukuman bagi seorang anak Adam yang bernazar pada benda atau harta yang bukan miliknya. Siapa yang membunuh diri dengan suatu benda, maka ia akan diseksa pada hari kiamat. Siapa yang mengutuk orang mukmin, maka seolah-olah ia membunuhnya. Dan siapa yang menuduh kafir kepada orang mukmin, maka ia seperti membunuhnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan juga At-Tirmidzi. Baik, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
Kita dah sebut dalam pertemuan kita yang sebelum-sebelum ni, Islam adalah satu agama yang menganjurkan kita satu padu sesama orang Islam. Islam tidak membenarkan perpecahan, dan Islam sangat tidak menggalakkan umatnya berpecah antara satu sama lain. Jadi di antara perkara yang boleh mewujudkan persaudaraan, mewujudkan kesatuan, mengelakkan perpecahan, antaranya lah ada perkara-perkara yang perlu dibuat, ada perkara yang perlu dielakkan. Dan hadis yang kita nak bicara pada hari ini adalah berkaitan dengan perkara yang perlu dielakkan untuk menjadikan umat Islam ni bersatu padu. Pagi ini kita nak tengok berkaitan dengan perkara yang kita kena elak untuk menjadikan masyarakat umat Islam ni bersatu padu. Antaranya 5 perkara yang ada dalam hadis ni. Walaupun yang kita buat ni mungkin 3 kot, 2 tak terlibat kot. Yang mana? Nabi SAW bersabda, siapa yang bersumpah dengan agama lain, maka ia adalah seperti apa yang ia katakan. Yang pertama sekali, isu berkaitan dengan sumpah. Di antara satu budaya di kalangan masyarakat Arab adalah mereka apabila bercakap ni, mereka suka bersumpah. Satu biasa sikit, wallahi, wabillahi, watallahi. Mereka suka bersumpah. Macam cerita Piramli itulah, kan? Abang sumpah wallah, macam tu lah lebih kurang. Jadi budaya bersumpah dengan nama Allah ni biasa di kalangan masyarakat Arab. Jadi di kalangan orang Arab dulu ada yang bersumpah dengan nama Allah, tapi ada juga yang bersumpah dengan nama Tuhan lain daripada Allah. Maksudnya dia bersumpah dengan nama berhala. Dia duduk demi Lata Uzza, demi sekian-sekian, demi sekian-sekian. Dia sumpah dengan, kita panggil tok pekong agama lain. Rupanya Nabi sebut, siapa yang bersumpah dengan agama lain, maka dia masuk dalam kumpulan itu. Seperti apa yang dia katakan, dia duduk dalam kumpulan itu. Dan ini saya kata tadi, ni rahmat Allah bagi orang Islam kita di Malaysia. Kita orang Malaysia ni jarang main dengan sumpah. Kita tak main dengan sumpah. Jadi tajuk ni kita baca lah sekali. Kita jarang ada. Kita tak ada. Kita cakap pun jarang main dengan perkataan sumpah. Tapi orang Arab cakap dengan sumpah ni biasa. Itu satu. Ni beletak sikit dah lah. Yang kedua, Nabi sebut dalam hadis ni, tidak dikenakan sebarang hukuman bagi seorang anak Adam yang bernazar pada benda atau harta yang bukan miliknya. Yang ni pun jarang orang Melayu kita buat. Kita boleh bernazar, Ustaz? Boleh bernazar. Nazar ni macam jeruk tengkok lah. Kita mewajibkan sesuatu yang harus. Kan? Contohlah, aku nazak nak buat ni, aku nazak nak beli ni, aku nazak nak pi ni, aku nazak nak buat ni. Nazak ni boleh. Tapi rupanya orang Arab ni dia ada satu passion. Passion apa, Ustaz? Dia nazak dengan harta orang. Hak tu kebahaya. Kita selalu nazak dengan harta kita, milik kita. Contohlah, aku kalau kata sembuh daripada penyakit ni, aku nazak nak buat kenduri. Contoh, aku kalau kata sembuh daripada penyakit ni, aku nazak nak bagi duit aku ni sekian-sekian pada siapa-siapa. Nazak macam tu harus, tak ada masalah, boleh. Pasal guna harta kita. Tapi kalau nazak macam ni pelik. Aku kalau lepas daripada penyakit ni, penyakit aku ni kalau hilang, kambing hamba Allah tu aku nazak nak bagi kat orang. Boleh? Nampak pelik Nampak pelik Aku kalau kata anak aku berjaya ni, kereta Haji Man tu, bukan kereta kita, kereta Haji Man tu aku ingat nak bagi kat orang. Boleh tak? Nampak pelik Tapi rupanya orang Arab ada budaya. Dia kira nak peraik harta orang Dia kira nak kita tengok, dia punya dia nak bagi harta orang Rupanya Nabi sebut, tidak dikenakan hukuman bagi anak Adam yang bernazar pada harta yang bukan miliknya. Maksud dia, nazar macam ni tak kira. Nazar dengan harta orang ni tak kira. Yang ni pun kita tak bincang panjang, pasal orang Melayu Malaysia kita tak main sangat dengan nazar-nazar ni. Dan kita baca sikit. Tapi yang belakang ni banyak sikit. Yang ketiga, siapa yang membunuh diri dengan segala sesuatu, dengan suatu benda, maka dia akan diseksa pada hari kiamat dengan cara tersebut. Maksud dia, siapa yang membunuh diri dengan suatu benda, dia akan disiksa di hari kiamat dengan perkara tersebut. Kalau mati bunuh diri dengan cara tikam dengan pisau, tikam benda tajam, hari akhirat dalam neraka dia akan disiksa dengan cara tikam dengan benda tajam. Siapa bunuh diri dengan cara minum racun, di hari akhirat nanti dia akan disiksa
masuk dalam neraka akan diseksa dengan cara minum racun. Siapa terjun daripada tempat tinggi, akhirat nanti dia akan diseksa dengan cara dia akan terjun daripada tempat tinggi, jatuh pecah tapi tak mati, naik balik terjun pecah tapi tak mati. Dalam neraka mana mati dah. Dia kena seksa dengan cara tu sebab dia bunuh diri atas muka bumi dengan cara tersebut. Jangan no pasal Pulau Pinang lah sakan ni. Kan kita ada rekod Jambatan Pulau Pinang lah. Berapa belas kes duk bunuh diri. Rupanya orang yang bunuh diri ni hari akhirat kena seksa dengan cara bunuh diri. Saja share lah. Tadi saya nak cerita pagi tadi. Ada dengar tak tahu lah betul tak betul tu. Apa ada satu YouTube, dalam YouTube tu cerita tentang satu orang budak tu ayah dia knock SPM 9A. Tengok kalau salah tolong betul. Ayah dia knock anak dia dapat 9A, tapi anak dia dapat 8A 1B. Dia punya stres. Ayah dia knock 9A tapi dia dapat 8A 1B. Ayah dia marah. Rupanya budak ni punya stres. Tahu dia buat apa? Orang Islam. Pasal dia sebut lah tu kata mayang subuh. Orang Cina nak mayang subuh. Budak tu masuk duduk dalam rumah malam tu, dia angkat tong gas masuk dalam bilik dia, tutup pintu kunci, buka tong gas, buat macam mana tak? Dia kali bunuh diri dengan tong gas, dengan gas tong gas. Lepas tu ada surat buat surat tepi. Siapa? Minta maaf lah tak mampu nak tunaikan permintaan ayah nak boleh dapat 9A SPM. Bunuh diri. Kita tak tahu nak bicara apa lah. Lepas tu ayah minta maaf kita ada anak kita dapat berapa pun, kita suruh dia berjaya, kita minta dia belajar supaya berjaya. Tapi kalau keputusan dah keluar, kita sebagai mak ayah ni kena belajar redha sama. Dapat je nak tak apa, alhamdulillah. Bolehlah tu anak ayah okey tu, walaupun semua alhamdulillah. Buat je dah. Keputusan keluar dah. Pasal hadis 9A dengan 8A 1B ya. Bukan 8A 1E, 8A 1B. Bapak marah, angkat tonggeh bola bilik, kunci pintu. Bunuh diri. Umumnya tak boleh bunuh diri dah. Bunuh diri tak boleh. Bukan setakat bunuh diri tak boleh, melawak nak bunuh diri pun tak boleh. Duduk saja stres bang, payang-payang aku pergi bunuh diri bang, tak boleh. Benda haram kali buat melawak. Boleh mana? Kita bincang. Siapa yang mengutuk orang mukmin? Yang ni nanti kita bincang sikit. Siapa suka mencaci, mencerca, melaknat orang beriman, maka dia seolah-olah sedang membunuh orang beriman tersebut. Dan siapa yang tuduh kapiak pada orang beriman, dia juga seperti membunuhnya. Ini nanti kita baca lah. Baik. Cuba tengok huraian poin nombor 1 dulu. Yang ni poin nombor 1 dengan poin nombor 2 kita tak buat. Alhamdulillah. Jadi kita baca je lah. Sekadar ambil pengetahuan. Orang mukmin dituntut supaya membuat sumpah atas nama Islam atau atas nama Allah. Seperti wallahi, wabillahi, watallahi. Itu adalah sumpah yang dibenarkan dalam Islam. Kita sebagai orang Islam, sumpah kita yang dibenarkan adalah wallahi, wabillahi, watallahi. Betul. Kita boleh tak sumpah dengan benda lain, Ustaz? Tak boleh. Kita tak dibenarkan bersumpah dengan nama lain. Yang boleh bersumpah dengan apa sahaja ni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sumpah dengan apa saja pun tak apa. Wal fajr, wal tin, wal zaitun, wal as, wal lail, was sama. Allah Ta'ala boleh sumpah dengan apa saja. Tapi kita sebagai manusia, orang Islam, kita boleh sumpah dengan wallahi, wabillahi, watallahi. Okey, selesai. Boleh orang tulis kat tepi buku tu sikit. Kalau boleh dekat wabillahi tu, tulis tu ini sahaja yang dibenarkan. Tulis kat buku tu. Kita nak sumpah yang ni ya. Seseorang mukmin, orang beriman ni tidak harus, maksud tidak harus, tidak boleh. Seseorang mukmin tidak boleh melakukan sumpah itu atas nama lain atau dalam cara lain daripada yang diajarkan oleh Islam. Bersumpah dengan yang lain tak boleh. Hadis ini menyatakan bahawa seseorang yang bersumpah atas nama agama lain
maka ia seolah-olah terkeluar daripada agama Islam. Duk sumpah dengan tok kong ni. Tapi kita tak ada tu. Saya kata kita tak buat. Orang Islam di Malaysia ni rahmat Allah Ta'ala lah. Kita tak buat benda merepek ni. Syukur banyak-banyak. Jadi kita baca lah. Kan? Nak buat contoh pun tak buat. Ada siapa buat? Tak ada. Kita tak ada. Nah, memang kita tak ada. Kan? Kalau kita tengok, kalau dalam cerita Hindustan ni depa sumpah demi sekian pegang kepala tu apa. Kita tak ada. Budaya tu kita tak ada. Ni kita syukur rahmat Allah pada orang Islam di Malaysia. Kita bila sumpah wallahi wabillahi watallahi dekat tu ya. Boleh tak? Jadi baca lah. Nak buat contoh pun contoh tak ada. Nah, mudah-mudahanlah tak ada. Allah Ta'ala teruskan nikmatnya di Malaysia. Baik. Siapa yang bersumpah atas nama agama lain seolah-olah ia terkeluar daripada agama Islam. Orang yang melakukan sumpah seperti ini, siapa-siapa bersumpah dengan nama yang lain daripada Allah ni, tidak dituntut supaya dibayar kafarah sumpahnya. Maknanya Ustaz, orang yang bersumpah, kalau kata dia langgar sumpah, dia kena bayar kafarah. Ya, kena bayar kafarah. Kafarah ni seolah-olah macam denda. Kafarah ni denda. Ayah-ayah yang mana ada kitab, kau lah nak catik sikit, boleh catik sikit lah. Tulis kat tepi buku tu, kafarah denda. Kafarah denda pula. Kafarah sumpah. Tulis sikit. Dia masuk kafarah kecil ni. Tak apalah tulis tu. Kafarah sumpah. Apa dia Ustaz? Maknanya kalau siapa-siapa bersumpah, lepas tu dia langgar sumpah ke, dia tak ikut sumpah ke, dia lawan sumpah ke apa ke, dia kena bayar kafarah. Ya. Apa dia kafarah sumpah tu? Nombor satu, membebaskan seorang hamba. Membebaskan seorang hamba. Maknanya kalau siapa bersumpah dengan nama Allah, lepas tu dia langgar sumpah tu, dia kena bayar denda. Kafarah ni denda. Denda dia apa? Nombor satu, bebaskan seorang hamba. Hamba tak ada lah dalam dunia ni nak cari payah. Nombor dua, tulis itu, memberi makan atau pakai kepada 10 fakir miskin. Memberi makanan ataupun membeli pakaian kepada 10 fakir miskin. Itu kafarah nombor dua. Kafarah nombor dua. Ataupun yang ketiga. Yang ketiga boleh, selalunya orang kalau langgar sumpah ni orang ambil yang ketiga. Apa dia yang ketiga Ustaz? Berpuasa 3 hari. Puasa 3 hari. Selalu orang ambil yang ketiga ni Dan dia boleh pilih. Pilih ni maksud dia kalau orang tu langgar sumpah, dia boleh pilih nak buat nombor 1 ke, atau nombor 2 ke, atau nombor 3 terus. Dia boleh pilih, tak ada masalah. Kena langgar sumpah, dia kata puasa 3 hari boleh, itu tak ada masalah. Ni dia panggil kafarah kecil. Boleh tak? Ada satu lagi jenis kafarah, dia panggil kafarah besar. Kafarah uzma, kafarah besar. Kafarah besar, tu yang kita selalu pernah dengar tu. Nombor 1, bebaskan hamba. Nombor 2, buat bagi makan 60 fakir miskin. Minta maaf, sorry. Puasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, bagi makan 60 fakir miskin. Itu dia panggil kafarah besar. Bebaskan hamba 1, puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari, syahraini mutatabi'in. Yang ketiga, bagi makan 60 fakir miskin. Yang ni bagi ada kesalahan-kesalahan yang besar. Contoh dia apa Ustaz? Bersama siang hari bulan Ramadan. Yang dulu kita duk dengar cerita tu. Siang hari bulan Ramadan duk berjima' dengan isteri dia, ataupun dia berzina, ataupun dia pagi datang ke apakah, ataupun dia zihar. Zihar mana dengar? Zihar ni maksud dia menyamakan isteri dia dengan mak dia. Menyamakan sifat tak apa. Ni bagi tutup guru lah ulas, saya bukan bidang saya. Menyamakan isteri dia dengan mak dia, menyamakan sifat tak apa. Contoh macam ni, ni garang macam mak aku, tak apa. Pasal garang tu sifat. Ni rajin macam mak aku, masak sedap macam mak aku, tak apa, tu sifat. Tapi kalau menyamakan tubuh badan, tak boleh. Rupanya orang Arab dulu, mereka nak cerai bini mereka samakan isteri mereka dengan mak mereka. Ni badan ni sebiji macam mak aku. Ni
yang setiap buat ya. Orang tak boleh tak? Kau tak boleh. Dia kata, ini bentuk badan hang macam ni apa dada, punggung apa macam mak aku sebiji tu. Tak boleh. Dia panggil menyamakan isteri dengan mak kita sendiri. Ini dia panggil zihar. Kalau orang Arab dulu dia dikira cerai. Jadi kalau kita dah buat macam tu Ustaz, nak apa betul macam mana Ustaz? Takkan nak cerai ke tak? Kita kena bayar kafarah denda. Denda kita apa? Denda kita hak besar ni. Nombor satu, bebaskan hamba. Hamba tak ada Ustaz. Boleh pilih tak Ustaz? Tak boleh. Hak ni kena ikut step. Bebaskan hamba. Hamba tak ada. Puasa 2 bulan turut-turut. Tengok 2 bulan turut-turut tak boleh buat Ustaz. Buat lembik. Bagi makan 60 fakir miskin. Ni dia panggil kafarah besar. Tapi asas dia niat menyamakan isteri dengan mak kita sendiri. Dan itu gantung pada niat pula lah. Itu nanti tengok. Kena tanya tu kan? Lastu bi ahlin. Saya bukan ahli dalam bidang ni. Itu tak apalah. Itu nanti cari bab zihar, dengar sikit. Tak pun YouTube ada lah. Type lah. Hukum zihar. Zihar tu sebenarnya Z-I-H-A-R. Zihar. Type, dengar tengok apa ulasan tentang tajuk zihar tu. Kan? Sama kita sebut denda dia denda besar. Baik, sama. Orang yang melakukan sumpah seperti ini, siapa yang sumpah bukan dengan nama Allah, dia sumpah dengan Tok Kong tu, Tok Kong ni ke apa saja ceritalah, tidak dituntut untuk dibayar kafarah. Tak payah bayar denda kat dia. Dia tak perlu bayar kafarah 3 yang kita senarai tadi. Sekiranya apa yang disumpahnya itu tidak disempurnakan, tetapi sebaliknya dia dikenaki bertaubat atas kesalahan bersumpah dengan cara yang tidak dikendaki oleh Islam. Ayah-ayah yang mana ada kitab buat kat tepi itu, cantik kat tepi itu, sumpah seperti ini berdosa. Boleh tepi itu. Sumpah dengan nama Tok Kong lain daripada wallahi wa billahi wa tallahi ini, sumpah dengan Tok Kong agama lain ini berdosa. Dia wajib bertaubat, tapi dia tak perlu bayar denda. Pasal sumpah tu tak terpakai. Okey, selesai. Bab ni kita kurang sikit lah. Kita bab sumpah ni jarang. Orang Melayu kita jarang. Kok nak nikah lain kok sumpah orang tu. Jarang lah. Orang Melayu kita jarang bab sumpah ni. Baik. Poin yang kedua. Habis lah. Tajuk pertama bab sumpah selesai. Poin yang kedua, bernazar. Ni pun satu menyekik ni. Yang ni pun orang Melayu kita tak ada. Baguslah orang Melayu kita tak ada. Bab ni bagus. Alhamdulillah. Bernazar dengan barang yang bukan menjadi miliknya. Nazar tu apa Ustaz? Nazar ni, yang kata nazar ni apa? Membebankan diri dengan satu janji pada diri sendiri. Nazar ni kalau bahasa kampung kita ni panggil corok tengkok. Kita mewajibkan sesuatu yang harus. Kita nak sembelih korban tu ni, melih nak masuk satu tompok, masuk Tapi kalau kita kata tahun ni aku nazak nak masuk satu tompok, sebab kita mewajibkan diri sendiri dengan benda tu. Asal itu harus nak masuk korban, masuklah. Kata tak mau masuk pun tak apa. Tapi bila nazak habis, dia jadi wajib. Selesai. Ya, dah sebut nazar. Sebut nazar. Kalau tak sebut dia tak jadi nazar. Contohnya ni, tahun ni aku nak masuk korban sekok. Itu bukan nazar, itu plan. Perancangan. Tapi tahun ni aku nazar nak buat korban, baru dia jadi. Dia niat bukan nazar. Bukan nazar, niat. Ya. Dan dia penting nazar sebut aku nazar nak buat. Nazar habis. Dia panggil dia membebankan diri, dia corok tekuk. Dia mewajibkan benda yang harus bagi dia. Sebab tu nazak ni jangan main sangat lah. Jangan main sangat dengan nazak-nazak ni. Baik. Kita tengok. Misalnya, seorang sakit bernazar. Ni dia nazak lah. Apabila sembuh daripada sakit ini, dia nazak ni. Aku akan memberikan sedekah seekor kambing kepada si fulan bin si fulan kerana Allah. Dia nazak. Nazar seperti ini wajib ditunaikan. Dia nazak, kalau kata aku sembuh daripada sakit, aku akan bagi kambing pada orang. Baik. Sekiranya dia tidak ditunaikan, dia wajib pula membayar kafarah. Kafarah tu kafarah apa Ustaz? Sama macam tadi, kafarah sumpah tadi. Kafarah nazar sama macam kafarah sumpah. Bebaskan hamba seorang,
bagi makan, bagi pakai 10 fakir miskin, tak ada, puasa 3 hari. Sama Nah, yang kita nak bincang hak bawah ni, abang tengok ni. Adapun bernazar dengan perkara yang bukan menjadi miliknya, maka tidaklah wajib ditunaikan. Kalau nazar dengan reta orang, bukan reta kita sendiri, yang ni tak wajib tunai. Seperti orang berkata, cuba tengok, yang ni saya kata tadi, kelaku ni ada banyak masyarakat Arab. Jika aku lulus periksa, aku akan hadiahkan buku sahabatku kepada simpulan-simpulan. Tu dia. Makna dia nazar, kalau aku berjaya periksa, kitab kawan tu aku nak bagi ke orang. Nazar dengan harta orang. Rupanya nazar dengan harta orang lain ini, nazar seperti ini tidak diminta supaya dilaksanakan. Nazar macam ni tak boleh. Tak boleh satu. Yang kedua, kalau tak tunai tak apa Ustaz. Tak tunai tak apa. Kena bayar denda tak? Tak kena bayar denda. Sebab nazar macam tu tak sah. Mana boleh nazar dengan harta orang. Selesai. Yang ni pun orang Melayu kita tak buat. Syukur. Baik, yang ketiga. Cepat habis yang ni. Macam laju-laju macam ni kan. Sebab benda kita tak buat. Yang ketiga, membunuh diri. Yang ni ambil perhatian sikit lah. Islam melarang keras amalan membunuh manusia. Membunuh manusia ni Islam larang keras. Cukup-cukup keras Islam larang. Sama ada nyawa orang lain tak boleh bunuh, kita tak boleh bunuh. Nyawa orang pun kita tak boleh bunuh. Ataupun nyawa kita sendiri pun kita tak boleh bunuh. Sebab nyawa ni adalah kurniaan daripada Allah. Kita tak boleh tamatkan kurniaan Allah kepada orang lain. Kita juga tak boleh tamatkan kurniaan Allah pada diri kita sendiri, iaitu nyawa. Hadis ini menumpukan kepada perkara membunuh diri sendiri. Tajuk kita hari ni, bab bunuh diri. Di mana orang yang melakukannya akan mendapat seksa yang amat keras di akhirat. Sebuah hadis yang lain menegaskan, ada satu hadis yang berbunyi, siapa yang sengaja membunuh diri dengan terjun dari gunung, maksudnya terjun dari tempat tinggi, maka ia diseksa dalam neraka selama-lamanya. Maksud di sini, diseksa dalam neraka selama-lamanya dengan cara sebegitu. Sebab apa? Kalau orang tanya pasal apa orang yang bunuh diri kena seksa dalam neraka lama, Ustaz? Jawapannya, kerana dosa bunuh diri ni terlalu besar. Manusia ni bila masuk dalam neraka, kita akan dibakar. Bukan kita, wala'azubillah. Manusia yang masuk dalam neraka, dia akan dibakar. Antara hikmah dibakar dalam api neraka ni untuk memadamkan dosa-dosa dia. Nak bakar dosa-dosa dia tu. Sebab itu bila habis sahaja dosa dibakar, dia Muslim, dia akan dikeluarkan masuk dalam syurga. Saya rasa semua orang tahu benda tu kan. Orang Islam buat dosa, masuk neraka kena bakar. Bakar tu bakar dosa tu, atas dosa dia yang dia buat. Habis selesai dosa dia dibakar, dia keluar, dia akan masuk dalam syurga. Tapi orang yang bunuh diri, orang Islam kalau bunuh diri, masuk dalam neraka, dia kena bakar lama. Sebab apa lama? Sebab dosa bunuh diri itu terlalu besar. Seolah-olah macam selama-lamanya duduk di situ. Nak tu hati-hati jangan bunuh diri ni, tak boleh, memang tak boleh. Melawak bunuh diri pun tak boleh. Tu dah abang tadi tu, benda haram, melawak pun tak boleh. Duduk saja melawak, gini bunuh diri boleh. Boleh, memang tak boleh pun. Benda haram. Mana boleh buat main dengan benda yang diharamkan oleh syarak. Baik. Siapa yang membunuh diri dengan meminum racun, maka ia akan diseksa dalam neraka dengan meminum racun selama-lamanya. Siapa yang membunuh diri dengan menikam diri dengan besi, maka disiksa dalam neraka Jahannam dengan menikam diri dengan besi selama-lamanya. Tu ada hadis. Cerita tentang membunuh diri. Perbuatan membunuh diri sendiri ini amat dikutuk oleh agama Islam. Dosanya sangat besar sehingga pernah dikatakan bahawa Nabi SAW tidak menyembahyangkan orang yang mati membunuh diri. Orang mati bunuh diri ni boleh sembahyang tak? Kalau dia terang-terang bunuh diri, kalau kata dia Islam, dia terang-terang bunuh diri, contohlah, wal'ayazubillah, contoh kok Sungai Tiram ni, contoh dengar-dengar cerita ada seorang bunuh diri, nak kena urus tak jenazah dia? Jawapannya urus, tapi jangan main semua. Bagi ada 3-4 orang sudah, apa geng-geng USM sudah, unit sembahyang-sembahyang, bagi mereka main mandi sembahyang, mereka pergi kapal, mereka pergi simpan. Jangan main ramai-ramai, tak payah main sembahyang ramai-ramai.
Sebab apa Ustaz? Peringatan kepada orang yang hidup. Orang bunuh diri, dia tak boleh dilayan dengan baik. Ustaz, simpan nak simpan mana Ustaz? Jerat Cina? Tak. Simpan di perkuburan orang Islam juga. Simpan tetap di perkuburan orang Islam. Tapi nak bagi pengajaran kepada orang yang hidup, bunuh diri balasannya sangat buruk. Atas dunia lagi, dilayan dengan buruk. Itu tak boleh. Bunuh diri ni pun tak boleh. Ada soalan? Faham ke saya cerita? Tak ada lah, yang mengaji tak buat nak macam ni kan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa tengok? Ni riwayat daripada Abu Hurairah, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang mati akibat membunuh diri dengan anak panah. Dia bunuh diri dengan anak panah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyembahyangkannya. Bagi dah tak sembahyang lah, tak sembahyang. Lepas tu orang bunuh diri ni kalau ada 2-3 orang dah sembahyang, ahli tak sembahyang. Dia pergi ajak ni. Dah Ustaz nak tanya lagi Ustaz. Tak tahulah Ustaz, kami tengok ada kes bunuh diri gantung. Okey. Mana nak tahu Ustaz, dia kalau dia betul-betul bunuh diri tu satu hal lah. Mana nak tahu Ustaz, dia waktu masa tu dia niat nak bunuh diri Ustaz, dia pun panjat atas kerusi, buh tali apa semua. Baru nak selum buh tali tu Ustaz dalam kepala dia, tiba-tiba dia batalkan niat tu Ustaz, tak jadi bunuh diri. Contoh, dia cancel nak bunuh diri. Baru saja niat cancel Ustaz, tiba-tiba kayu kerusi bawah tu patah Ustaz. Dia pun tersangkut, mati juga Ustaz. Nampak dari sudut cara mati tu, mati bunuh diri Ustaz. Tapi dia sebelum mati Ustaz, dia dah bertobat, dia tak mau bunuh diri. Tersilap Ustaz, macam mana pula? Ada orang tanya soalan ni tu. Maknanya mungkin dia batalkan niat saat-saat akhir, tapi mati dia nampak mati bunuh diri. Nampak macam mana? Jawapan mudah dia. Nahnu nahkum ala zawahir, ataupun nahnu nahkum bil zawahir. Kita ni nak hukum, dia ni bunuh diri ke tak apa ni, ikut zahir dia lah. Zahir dia mati, cara bunuh diri. Kita hukum cara dia mati bunuh diri. Wallahu yatawallas sarair. Apa rahsia sebenar yang berlaku, apa cerita sebenar berlaku, serah kat Tuhan. Tapi cara mati tu cara mati bunuh diri. Mati kena gantung apa-apa, bunuh diri. Tak ada kesan orang bunuh, tak ada kesan apa, bunuh diri sendiri. Layan cara bunuh diri. Macam mana? Ya. Oh, tu kita tak waras aku je. Oh, maknanya dia mungkin daripada awal tak sihat. Pada bahasa mudah dia kita panggil tak ada taklif lah. Oh, gila bahasa tu. Gila. Dia daripada awal gila Ustaz, lepas tu dia naik tempat tinggi terjun. Tu selesai. Dia bukan mukallaf. Kalau dia mukallaf tu apa Ustaz? Mukallaf ni baligh, berakal. Sebab tu orang gila tak masuk dalam bab mukallaf. Baligh, berakal, sampai dakwah Islam, dan juga salamatul hawas, tubuh badan panca indera dia elok. Pak dia. Tapi kalau kata otak tak apa cantik dah, dia tak dikira mukallaf. Jadi dia tak ada dah dosa pahala. Kalau dia terjun pun, bunuh diri pun tak dikira sebagai dosa. Kawan gila. Menyerah no. Nabak tu lah lepas ni, nabak atas isu bunuh diri ni. Beringatlah, jangan sampai tahap duk kira nak bunuh diri. Jangan. Stres bunuh diri, bunuh diri. Ya Allah. Tapi galak lah cerita 9A 8A 1B tadi, galak semua. Galak. Ada yang bapak nak 9A, anak dapat 8A 1B. Beg tonggas, buah dalam bilik, bunuh diri. Harap-harap no, sebab tu penting no, kekuatan iman penting di akhir zaman. Baik, poin nombor 4. Pembunuh diri sendiri ni, maksudnya orang yang bunuh diri sendiri ni biasanya adalah mereka yang telah putus asa, tidak sanggup menerima cubaan Allah. Tengok, orang yang hidup bahagia takkan nak bunuh diri kan? Orang yang keperluan hidup dia sempurna takkan nak bunuh diri. Hak bunuh diri ni hak stres, banyak dugaan hidup.
Kegagalan atau kekecewaan yang terlalu difikirkan oleh seseorang yang tidak percaya pada takdir mengakibatkan orang itu sakit jiwa yang membawa kepada pertimbangan yang salah seperti bunuh diri. Yang tu ya. Sebab tu kita dalam Islam ni Allah, negara tempat ni banyak orang, Korea, apa nama, Jepun, Amerika. Sebab tu kita orang kafir dia pun tak ada kekuatan rohani tu, tak ada pengisian jiwa, tak ada bunuh diri. Dia ingat bunuh diri tu settle. Ni terjun di Jambatan Pulau Pinang 18 orang tu, hak hidup ada kan, hak jatuh-jatuh hidup ada. Padahal minta maaf tu, padahal duduk pergi terjun tu nyusah orang kan. Dah lah terjun ni tu 2 hari pula, kawan-kawan kita jabatan bomba lah apa duk pergi cari 2 hari 3 hari duk pergi cari. Hak hidup terjun tak mati, ada orang duk nelayan pula duk pergi selamat buat menyusah orang kan. Bila buat jenazah lah semua pakai pikap pendek. Orang kafir dulu pikap pendek, gara-gara lah orang Islam pun pikap pendek, seolah-olah macam tak ada agama. Layang. Lepas tu harap-harap tak ada yang mengaji ni, tak ada, insya-Allah memang tak ada pun. Cuma kita nak sebut itu pentingnya ajaran agama. Sebab tu penting ngaji ni. Tidak ada ujian yang tidak ada penyelesaian. Tidak ada ujian yang berkekalan sehingga mati, tak ada. Semua yang Tuhan bagi ni ada kebaikan dia lepas tu. Don't worry lah. Walau stres ke mana pun ada kebaikan dia lepas tu. Tak ada. Ya, lepas ni kalau dengar ada siapa-siapa duduk di rumah duduk melawak, ya payah tahu kerja teruk ya, payah bunuh diri ya. Tampak sikit mulut. Apa melawaknya tu? Banyak orang mendalim boleh melawak, nak bunuh diri buat apa? Dia benda haram ni tak boleh melawak tu. Benda yang terang-terang berdosa tak boleh buat melawak. Contohnya ni, kita minum air, duduk saja minum air. Orang tanya, minum apa tu? Ni minum arak. Padahal bukan arak pun, melawak. Sedangkan benda tu terang-terang tak boleh. Rupanya bergurau benda haram ni tak boleh. Kita ada buat main tu kan, tak boleh. Baik, sambung. Manusia yang paling rendah ialah manusia yang paling sanggup merosakkan dirinya sendiri. Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji hari ni, lari tajuk sikit boleh tak? Sikit ya. Bila sepah lari tajuk pun. Balas sikit ya. Siapa yang ada kitab, boleh tak contiang sikit? Belah atas tu kosong kan. Saya nak minta kalau boleh yang hadir hari ni, kalau boleh kita sama-sama jagalah. Ada 3 perkara yang menandakan iman kita sempurna, ataupun tanda kesempurnaan iman seseorang. 3, banyaklah tapi antaranya 3 ni. Tanda kesempurnaan iman ada 3. Sebab tu kalau boleh yang main mengaji ni, kalau boleh tolong jaga 3 ni lah, jaga elok-elok lah. Yang pertama tulis itu menjaga mulut. Menjaga mulut, mouth, mulut. Rupanya tanda orang yang iman dia sempurna, tanda iman orang tu iman yang sempurna, orang tersebut dia menjaga mulut. Jaga mulut ni dengan maksud dia cakap yang baik-baik ya. Kalau bila dia tak boleh nak cakap yang baik, dia senyap. Dia kawal mulut dia, dia tak cakap benda-benda yang huduh, yang berdosa, yang maksiat, yang apa ni. Rupanya orang beriman ni dia jaga mulut. Sebab tu kalau boleh minta tolong yang mengaji malam ni, yang main mengaji pagi ni, nombor 1 sekali, kalau boleh masing-masing jaga mulut. Tu dulu. Nak jadi orang beriman yang sempurna iman, jaga mulut. Mulut jaga. Mulut tu sama ada mulut lisan ni, mulut ni, ataupun mulut ni. Kita bagi kitabah penulisan. Jaga dua-dua ni ya. Jangan duduk maki, jangan duduk ni. Ni sampai minta maaf tu, ni sampai tak boleh silap sikit ke Ustaz. Kira maki ya. Betul. Mulut tu kira maki ya. Dia ni celaka, dia ni tak boleh pakai, dia ni menatang tu, dia ni menatang apa dia. Mulut kena jaga. Geram macam mana pun jaga. Marah macam mana pun kontrol. Sebab orang beriman ni dia kawal mulut, dia jaga mulut. Faham? Kau pakat maki kau sedap dah macam mana.
Ni duduk dalam rumah, duduk marah kat anak. DJ dia. DJ kata kat anak. Apalah. Jangan sampai tahap macam tu. Jangan. Dia ringan sangat ni. Ada yang mengaji hari ni jenis perungguih. Perungguih ni jenis cepat marah. Baran. Tak boleh silap sikit Ustaz. Kira nak marah lah. Hatta kalau kata bukan setakat dengan manusia marah Ustaz. Dia berjalan. Dia tersepak kaki kursi. Kursi tu kena maki. Padahal dia yang silap. Nampak ada kata jenis baran ni. Jangan sampai tahap tu. Jangan. Satu. Yang kedua, tulis kat buku tu, menghormati jiran. Rupanya tanda seorang tu iman dia sempurna, dia hormat jiran dia. Maksudnya dia jaga hubungan dengan jiran. Jadi yang mengaji ni, jagalah hubungan dengan jiran. Dan yang ketiga, melayani tetamu. Boleh tak kalau saya minta izin sikit? Saya nak ulas abad tetamu ni lah sebenarnya. Boleh tak? Sikit lah. Melayani tetamu. Tetamu ni orang main rumah kita lah. Saya bagi panduan simple lah. Kalau boleh pegang sikit boleh panduan ni. Simple lah. Tetamu yang main rumah kita ni, ulas kita tengok ni. Tak ya? Ada ulas dalam kuliah Zuhur hari tu. Bak tetamu dah. Tak ada kira. Sikit ya. Tetamu yang main rumah kita ni ada dua jenis. Nombor satu, tetamu yang tidak bermalam. Maksudnya hak jenis main sat-sat tu. Okey. Yang kedua, tetamu yang bermalam. Main tu tidur. Memang dia main habak kata nak tidur. Tetamu yang tak bermalam ni, jenis main sat-sat ni, basic dia, tolong bagi kat dia 3 benda. Simple lah. Rekan-rekan. Nombor satu, tempat duduk. Orang main rumah kita, jemput duduk. Jangan duduk sembang sambil berdiri. Panggil duduk. Dia sampai-sampai tu panggil duduk dulu. Ni nombor satu. Sediakan tempat duduk kat dia. Nombor dua, hidangan. Dia sampai-sampai tu bagi terus minuman. Sampai-sampai bagi terus minuman. Orang tua-tua dulu bagus. Orang tua-tua dulu, bila siapa-siapa main rumah, dia tengok. Dia tengok, apa orang main rumah? Oh, 6 orang. Dia kalut, dia pergi dapur jerang ayak. 5 minit jerang ayak, sekali tengok ayak sampai, ayak teh ke apa sampai dengan marupu apa. Orang dulu-dulu bagus. Orang lah, teknologi koi moden. Dengan kokunya, kowenya, ayak panasnya apa tu, patutnya lagi cepat dah. Tapi orang lah lambat. Dia jadi lambat. Tetamu main rumah setengah jam, ayak tak sampai. Sampai tetamu pula tanya, ayak tak ada. Tetamu tanya, ayak tak ada. Jangan. Nah, ayah-ayah yang mengaji hari ni, 5 perkara daripada syaitan. 5 kalut daripada setan. Tapi ada 5 benda kalut ni bagus, terpuji. Salah satu dia layan tetamu. Tetamu mai layan cepat-cepat. 2. Yang ketiga, percakapan. Cakap. Kita jadi tuan rumah, biar kita mesra sikit. Ya, biar kita ni mesra sikit. Jangan kita jadi tuan rumah. Kita tuan rumah, tetamu mai. Tetamu tanya. Ni Pak Cik duduk di rumah dengan Mak Ji saja. Tuan rumah. Pak Cik lah kira pencin lah. Pencin lah. Betul. Patutnya kita tuan rumah kita lah nak kena biar rabung sikit. Tak apa. Kita tu rabung sikit. Tanya bila. Bahasa kita tuan rumah. Termasuk juga tetamu yang datang tu, ayah-ayah di sini, tetamu tu tetamu isteri. Tetamu tu isteri punya. Isteri duk menyembang dengan tetamu. Kita ni suami. Apa salahnya kita nak keluar rumah, lalu depan tetamu. Tu. Tegurlah sikit sepatah. Sambil lalu tu. Kak nak siap kan nak dah. Duduk sana. Saya nak pergi market sat. Duduk sembang tu. Kalau rasa nak makan nasi apa, biar makan apa. Baru bahasa. Ni sampai lalu tak peduli langsung. Dia panggil bini, apa? Kunci motor aku nak. Tu ada atas meja. Dia ambil kunci motor gede-gede berjalan. Yang tetamu tu duk ada dekat ruang tamu tu. Tegurlah sepatah. Dia tetamu kita. Boleh? Tu basic ke? 3. Okey, selesai. Tetamu yang bermalam. Ni tulis simpan dia. Pasal lepas ni tak tahu bila pula nak bagi. Tetamu yang main bermalam 5. Yang ni banyak sikit. Nombor 1, bilik tidur.
Kalau tetamu tu main nak bermalam di rumah kita, nombor satu bagi bilik tidur dulu. Jangan sembang lama-lama dengan dia, bagi bilik tidur dulu. Sebab tu kalau perasan orang tua dulu bagus dulu. Saya bukan nak puji, tapi orang tua kita dulu bagus. Mereka mengaji kurang, tapi mereka beramal kemah daripada kita. Kau tengok orang tua dulu. Mereka kalau ada rumah, akan ada satu bilik. Bilik tu mereka tak kubang sangat, mereka tak lanyuk sangat bilik tu. Mereka tak lenjan sangat bilik tu. Sebab apa? Kalau ada tetamu mai, boleh masuk bilik tu. Orang dulu-dulu dia simpan bantai siap-siap, bantai simpan, toto simpan, selimut simpan. Kalau tetamu mai, boleh pelepas tu. Kira tengah-tengah malam kalau ada tetamu mai, dia beradik mai nak tidur, orang boleh tarik bagi. Orang lah dah, orang lah semua bantai dia pakai. Kalau bahasa kampung saya sebut ranyau, dia ranyau semua. Bantai tu tidur, bantai ni tidur, bantai ni tidur. Bila tetamu mai, tarik bantai yang ada air lok besi tu. Orang dulu dia tak tahulah pemikiran dia jauh banyak. Nombor satu bilik tidur, nombor dua toilet. Habaq siap-siap, tandas mana? Tandas dalam bilik ke, tandas belakang ke, tandas mana habaq? Dua. Yang ketiga, kiblat. Habaq kiblat di mana, letak sejadah siap-siap, bagi tahu kiblat kau ni, bagi tahu siap-siap. Tiga. Nombor empat baru hidangan. Nombor empat baru hidangan. Biar tetamu yang mai jauh ni, mereka masuk dalam bilik rehat dulu, mandi, nak kencing, nak semayang sunat, musafir ke apa lebih kurang, kod jamak takhir tak buat lagi ke, biar mereka selesai dulu. Lepas tu makan. Makan kena sedia lah, jangan tak sedia. Orang mai jauh saja syekh, tak apalah, nak ni sikit ya nak habis. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji pagi ni, ambil sikit je. Ayah-ayah, pernah tak rasa kita ada, ni bayang, kita ada anak duduk Kuala Lumpur, ada anak-anak duduk Kuala Lumpur, buatlah contoh Kuala Lumpur ke mana kan, kita ni mak ayah pergi berjalan rumah anak kita di Kuala Lumpur, ada tak siapa-siapa pernah kenal? Saya buat contoh ni di satu tempat baru ni, pakcik-pakcik tu bukan gelak lah kau, rupanya mereka kenal. Kita berjalan rumah anak Kuala Lumpur, anak kita menikah duduk KL, kita pun pergi dengan isteri. Kita sampai di sana, kalau anak kita dunia faham peraturan tu senang. Kita sampai, dia bawa ambil beg, bawa masuk dalam bilik apa, ayah yang duduk bilik ni apa semua. Cantik, senang. Kita pun selesa. Ni sampai kan, anak kata ayah, rumah cik ni ayah mai nak tidur mana, ayah tidur ah. Tu dia lah. Kita mai jauh ni. Ayah nak tidur mana, ayah tidur ah. Satu. Kan, tak apalah. Dah nak tidur mana tidur, toilet apa, kiblat tak apalah, kita tahu rumah anak kita, tak apalah. Kita pun dah sampai sana dengan letih, dengan apa, beg pun angkat sendiri yang masuk, tak apalah. Dah masuk dulu rumah tu duduk setengah jam, kita duduk tunggulah aku anak menantu pergi nak makan. Kita main jauh 4 jam perjalanan. Tengok-tengok keluar, tengok bawah tudung tak ada apa, tengok atas meja tak ada apa. Rupanya anak menantu kita tak sedia pun makan kat kita. Kita rasa apa dah. Tengok-tengok pula kita tanya ni, apa tak ada nasi, tak ada apa. Dia kata, loh, ingat mak bawa pada Penang. Lega. Ingat mak bawa pada Penang. Cuba bayangkan kalau kita sebagai mak bapak kena buah macam tu, rasa apa dah. Sakit tu. Kalau kita mak ayah sendiri pun kita sakit, apatah lagi kalau kita buat pada orang lain. Sebab tu jangan buat tu. Hidangan tu penting, kena ada. Khatiak lah macam mana pun bagi ada makanan. Dan yang kelima, percakapan. Makna kalau tetamu tu mai bermalam, nak sembang panjang, lepas makan tu sembang lah. Panjang tak apa. Sebelum makan tadi jangan sembang panjang ni. Letih. Lepas makan tu sembang panjang. Dan kena sembang lah, jangan tak sembang. Ayah-ayah pergi rumah anak-anak di KL macam tadi ke, anak kita main sembang dengan kita, sembang rambut ayah macam ni, ayah main biarlah apa, tapi menantu kita duduk dalam bilik, kita rasa apa dah. Anak kita main menyembang dengan kita, menantu kita duduk dalam bilik, tak mau menyembang dengan pak-pak betul, kita rasa apa dah. Tentu lah. Lepas tu kalau boleh, sebab dia main bermalam rumah kita, boleh orang kena jaga, benda-benda macam ni kena jaga.
Ni yang mana mendengar kot lah, dengar ni. Lepas ni ingat, kita kalau orang main rumah kita, kita ada anak, ataupun kita ni sebagai anak, orang main rumah jumpa mak ayah kita, mak kita jumpa ayah kita, kita sebagai anak keluar bilik pergi salam. Salam lah, pas salam masuk bilik lah. Ni sampai tak ada langsung, duduk dalam bilik ya, duduk main telefon sampai tak tahu apa langsung. Keluar lah tegur tetamu, lepas tu masuk balik tak apa. Hilang lah, budaya-budaya ni hilang, tak tahu pergi ke mana, dan tak tahu pasal apa dia hilang. Tak lah, sambung. Poin nombor 5. Yang ni elok. Dah tadi bicara tentang tajuk tanda kesempurnaan iman, jaga mulut. Buat tengok nombor 5 ni. Nombor 5, 5, 6 ni bab jaga mulut ni. Melaknat atau mengutuk orang mukmin. Perkataan laknat itu bererti menghalau atau menyingkirkan rahmat Allah. Laknat ni kalau bahasa Penang kita ni celaka. Ni minta maaf bahasa ni celaka tu. Rupanya celaka tu maksud dia kita sedang melaknat dia. Hadis ini menyatakan orang yang melaknat orang yang beriman itu sama seperti membunuhnya. Rupanya siapa yang suka melaknat ataupun kutuk orang beriman, rupanya kita sebenarnya sedang membunuh orang tersebut dalam keadaan kita tak sedar. Kita duk bunuh dia. Pasal apa kita bunuh dia, Ustaz? Cuba tengok. Bererti ia telah membuang rahmat dan mendoakan supaya seseorang itu tersingkir daripada taufik dan hidayah Allah. Bila kita duk kata kat ni, dia ni laknat, dia ni celaka, dia ni apa lagi, makali hamput lagi apa lagi. Saya tak tahu istilah-istilah. Dia ni cempar, dia ni, tapi benda-benda buruk-buruk lah. Dia ni. Rupanya kita doakan dia ni jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Minta dia ni diturunkan kecelakaan. Minta dia ni, macam mana kita nak kata, minta tak elok lah. Rupanya kita duk maki orang, kita minta orang tu dapat yang tak elok. Kita sedang membunuh dia dalam keadaan kita tak sedar. Sebab tu saya duk abang macam ni, jangan mulut jaga, jangan maki orang. Mulut kalau boleh jangan maki orang, geram macam mana pun jangan maki. Lazat mulut tu. Macam kata tadi, ni DJ tu. DJ dia doa. Sedangkan DJ ni bina makhluk yang Allah Ta'ala buka. Macam mana orang kita dia ringan ni. Ada soalan? Tanya tak apa, saya bukan Tok Guru, tak apa. Kalau Tok Guru pun lah segan nak tanya. Kalau tak tahu nanti kita tanya Tok Guru pula. Ada soalan? Awi tak tanya. Sila. Macam mana tak mau bagi mulut tu cepat sangat, Ustaz? Macam mana nak buat, Ustaz? Saya tips-tips ni tak pandai, tapi satu yang saya tahu, buh batu lah mulut. Ambil batu, bola mulut, kemam. Ni banyak orang dulu banyak buat ni. Mereka nak jaga mulut tu, tak mau bagi duk cakap banyak tu. Ambil batu, bola mulut, kemam mulut. Latih, jangan cakap banyak tu. Try. Kalau kemam coklat, dia habis. Basuh batu bagi elok, kemam. Tapi jangan telan tau. Telan batu tu lekat, masuk hospital pula. Nak mana jatuh cara latih. Ni nak cara, kan Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan, cakap benda baik. Tak boleh, Ustaz, mulut saya ni tak boleh, Ustaz, tak boleh nak cakap benda baik, tak boleh, dia geram, dia nak lepas, Ustaz. Nabi kata awliya smut, senyap dengan cara tutup mulut. Tak boleh ke? Ambil batu, kemam, latih. Cara lain payah nak buat. Kemam. Kalau boleh tutup mulut, tutup, jangan cakap banyak. Geram macam mana pun tutup mulut. Kalau tak boleh, kemam batu. Try kau. Kena jaga. Mulut ni memang kena jaga. Selain daripada tu, Ustaz, boleh buat tindakan kita panggil seolah-olah denda. Boleh tak? Cakap benda tak elok, sedekah. Kalau kita cakap benda tak elok, kita denda diri dengan sedekah. Cakap benda tak elok, denda diri dengan sedekah. Try kau. Kalau cakap satu perkataan, contohlah maki orang sekali, denda dia RM10, boleh tabur masjid. Maki lagi, hari tu 4 kali maki, 40. Lama-lama insya-Allah maki tu ke kurang. Macam kita sayang duit dan sedekah.
Maki tu kuat. Tu tips lah, antara tips yang dibuat oleh orang-orang dahulu untuk menjaga mulut. Bukan senang, bukan senang. Nak jaga mulut ni bukan senang. Tapi kena jaga apa je nak. Baik, semua. Doa yang bertujuan buruk kepada orang mukmin adalah serupa dengan usaha membunuhnya. Nampak? Doa buruk ke orang ni, dia ni celaka, dia ni mangkak, dia ni kalau boleh biar mampu hipi, contohlah di bahasa-bahasa tak elok. Saya tak erti kat maki-maki orang Penang, tapi bunyi-bunyi macam tu lah. Dia ni apa cempera tu biasa kan. Apa dia jenis maki kasar-kasar ni. Itulah duk pula menentang-menentang tak elok apa. Maknanya kita kalau maki tu, kita doa buruk kat dia tau. Doa buruk tu seolah-olah kita sedang membunuh dia dalam keadaan tak sedar. Baik. Perbuatan seperti ini bertentangan dengan Islam, kerana orang mukmin dituntut supaya mengasihi saudaranya yang mukmin. Kita orang Islam kena sayang orang Islam kita yang lain. Dalil dia, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Hanya sahaja orang mukmin itu bersaudara, maka perdamaikanlah antara mereka, bertakwalah pada Allah. Buat tengok. Perbuatan melaknat menyebabkan perbalahan dan merosakkan perhubungan. Duk laknat. Sebab tu kalau boleh tulisan hati-hati lah. Ayah kalau tulis hati-hati. Geram macam mana pun jangan maki lah. Jangan duk tulis sedap-sedap. Tambahlah internet. Lagi sakan. Tak puas hati komen tu tak ada ampun kan. Dulu dia ingat tak masa Malaysia lawan apa Bahrain. Punya sakan maki siapa? Farizal Malias. Pasal dia pergi tackle last kali tu dapat penalti. Dia maki tak ada ampun kan. Sedangkan setiap percakapan kita tu malaikat catat tu. Maki kanak-kanak. Cuma gagah bila main lawan Bangladesh menang 4 biji. Hilang lah maki tu. Tapi jangan lupa apa yang kita maki tu masih ada rekod. Kalau kita delete dalam Facebook sekalipun, rekod malaikat tetap ada. Patutnya senyap dah. Kita tengok bola kadang-kadang kan. Kita tak tengok bola Malaysia, kita tengok bola orang putih lah, contoh. Tengok siapa? Harry Maguire. Siapa MU dia tahu. Kan, lot. Kan, duk tengok Harry Maguire apa jadi defend main bola. Ni ibu-ibu tak apalah dia buat contoh ni. Dia main bola, dia jadi defender. Dalam keadaan dia buat Ustaz, tackle merapu ke apa, tinggal tak duduk position dia apa-apa, macam-macam lah. Kita duduk di Malaysia ni, duduk maki ni, apa buta perut dia ni apa. Ingatlah percakapan kita tu ada rekod tu. Kita main lepas ikut dan ya. Kau pakai kata dah kan macam mana? Padahal bahasa mudahnya kita tengok tu dalam TV pun. Tapi apa yang kita cakap, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ada raqib atid tu catat. Lepas tu beringatlah lepas ni nak kata apa pun beringat. Baik, sila. Mana geram tu kat kambing ayam. Tak sebutlah menetang-menetang tukar pendek tu tak sebutlah. Geram tu. Dia macam ni ya sebenarnya. Marah yang kita panggil marah yang dibenarkan. Marah lah tu marah lah tu. Perkataan tu keluar bila kita marah. Marah yang dibenarkan ni adalah marah kerana Allah. Itu je boleh. Makna contoh macam ni lah. Kita tengok hari tu orang hina Nabi di India. Bila tengok orang hina Nabi, masa tu kita marah. Kita buat keluar perkataan yang huduh-huduh. Tapi marah kita tu bukan saja-saja marah. Marah sebab dia hina agama kita. Tu dia marah, kata dia, apa dia ni bodoh betul. Apa dia ni mangkak betul. Dia ni patut mau mampu celaka dia ni. Yang tu tak apa. Sebab marah kita tu kerana Allah. Pasal dia hina agama kita. Tu boleh marah. Nak kata kambing ayam lah lagi boleh lah. Kan? Tak celaka boleh. Sebab apa? Sebab dia menghina agama. Marah kita tu marah kerana Tuhan. Tapi kalau tengok bola, Farizal Maliah tadi, tu marah kerana Tuhan kan marah kerana nafsu. Nafsu ya. Tu kita tak boleh maki. Tak boleh apa buta perut dia ni, apa duk pergi tackle bagi penalti apa boleh. Kita tak boleh. Marah tu bukan kerana Allah tu. Tu marah sebab kita nak menang ni. Kena kawal tu. Bukan senang. Bukan senang. Kau pakai maki dah kau dah.
Kan? Tak lah. Nah, hati-hati lah. Hati-hati. Dan tambah jadi apa? Influencer. Jadi YouTuber. Tapi bahasa tu kena jaga sama tu. Bahaya tu. No? Baik, sambung. Nabi SAW menjelaskan, kita habis sikit lagi. Ya, pukul 10 tadi ya. Nabi SAW menjelaskan, dengar ayat ni elok ni. Hak ni semua yang mengaji ambil perhatian. Saya tak fokus pada hak duduk di luar. Yang mengaji tu. Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya apabila seseorang melaknat, siapa-siapa laknat orang, kata dia ni celaka ke, dia ni mampuih ke, dia ni apa ke, kata hak pelik-pelik lah. Laknat itu akan naik ke langit, tergantung di pintu langit. Dia tak akan masuk menerusi langit. Sebab perkataan tu perkataan huduh. Bila dia sampai ke pintu langit, kemudian turun ke bumi, terbuai-buai ke kanan ke kiri, terpelanting pergi kanan ke kiri. Apabila tidak ada tempat pada orang yang dilaknat itu, maka laknat itu berbalik kepada orang yang melaknat. Nampak? Maksud dia Ustaz, contohlah, contoh macam ni. Kita kata kat dia ni, dia tu orang baik. Kita kata dia ni macam lakar betul, dia ni memang jahat betul, dia ni memang macam ni. Perkataan-perkataan kita tu naik ke atas tu. Perkataan tu dia tak lepas langit, dia akan turun kembali ke bumi, dia pusing. Kalaulah orang yang kita kata tu tak ada pun ciri-ciri tu, dia bukan orang celaka, dia bukan orang kena laknat, dia orang baik, dia orang soleh, dia orang dekat dengan Tuhan, dia tak sama dengan apa yang kita kata. Perkataan hak merepek tu main kat kita balik. Mana kita lah yang menjadi orang celaka, kita lah menjadi orang yang dilaknat. Mana cakap kita tu akan main kat kita balik. Itu tu saya duk cakap lah, benda-benda pelik, benda-benda merepek tu duk cakap lah. Oleh yang demikian, perbuatan melaknat ini bukanlah sifat orang mukmin. Sebab tu tak kira lah, sebab tu dalam parti sekalipun, abang siap-siap ni, siapa yang duk terlibat dalam parti, tak kira lah parti apa sekalipun. Sebab tu ingat, kita berbeza parti, beza, parti tu beza, tapi jangan sampai tahap melaknat orang tu, laknat orang ni, jangan. Saya bak terang-terang, saya mengaku terus terang ni, kan. Kita ada kawan daripada apa, PAN, kita ada kawan dalam PKR, kita ada kawan dalam NO, kita ada kawan dalam satu, ada kawan dalam parti-parti lain. Walaupun kita berbeza parti, tapi hati-hati, kita jangan melaknat mereka. Mereka pilih jalan tu, dunia mereka pilih, akhirat mereka jawab lah sebab apa mereka pilih jalan tu. Saya pilih jalan saya, akhirat saya akan jawab jalan yang saya pilih. Tapi jangan sampai dia ni celaka, dia ni apa, dia ni, oh jangan. Ni mak sabu dia ni celaka, oh jangan. Jangan lajak. Dah ustaz, dia pun lompat ustaz, dia pun khianat bai'ah ustaz. Itu kita kata, khianat bai'ah tu salah. Tak boleh buat macam tu, dia buat macam tu salah. Okey. Tapi jangan sampai tak nak maki je. Leh. Baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin bukanlah orang yang suka menuduh, melaknat dan mulut becok, mulut kata kau faham serta bukan pula orang yang suka menghina. Tadi kan saya dah sebut di awal tadi, orang beriman, tanda sempurna iman, orang yang jaga mulut. Okey, selesai. Last, habis. Satu bab lagi. Menuduh kafir kepada orang beriman. Ni hati-hatilah, khususnya bagi siapa-siapa yang hak ni dia tajuk-tajuk macam ni, ambil perhatian kadang isu kita duk tuduh orang tu orang baik-baik, tapi tengok kadang dia pergi tempat yang tak sesuai, tempat yang pelik sikit bagi kita label terus. Contohlah, itu isu Gunung Jerai, kita label terus, mana pergi Gunung Jerai semua khurafat, mereka ni buat benda syirik. Sabar Ustaz, tengok apa kan, ada Ustaz yang pergi buat benda syirik di Gunung Jerai, ada, tak nafi ada. Tapi ada yang pergi Gunung Jerai tu pergi dengan keadaan dia reti. Hak tak reti buat syirik ke? Hak reti tu, hak reti tak buat benda syirik. Kita pergi hukum semua sekali, hak pergi Gunung Jerai semua syirik, semua buat khurafat, semua canggah dengan agama. Jangan takut sakit masuk kategori ni. Ya. Menuduh kafir kepada orang mukmin. Menuduh kafir adalah dianggap seperti membunuh juga. Tu dia. Kerana darah seorang yang murtad tidak boleh dipelihara dan ia harus dihukum bunuh. Tuduh kafir ni murtad dah. Tuduh orang tu kafir, murtad dah. Dia ni kafir.
Makna kita tuduh dia ni murtad. Bila dia murtad boleh dibunuh. Pemerintah boleh menjatuhkan hukuman bunuh pada dia. Kerana itu, apabila seorang mukmin dituduh kafir, maka seolah-olah dia menyarankan kawannya itu dibunuh. Oleh itu, tuduhan kafir ini amatlah berat. Tidak ada seorang pun yang mahu dirinya menjadi buruk atau kurang baik. Sebab itu dalam isu nak menghukum orang ni kafir ataupun tidak, kita sebagai orang Islam tak boleh dah. Ambil perhatian macam ni ya. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji begini, kita sebagai orang Islam, kita tak boleh melabelkan seorang tu sebagai kafir. Ingat tu, kita tak boleh label dia. Orang Islam nak label dia kafir, bukan kerja kita. Ni kerja mahkamah. Mahkamah boleh putuskan dia ni Muslim ataupun dia ni dah keluar daripada Islam. Kita tak boleh. Kita setakat macam ni ya. Tak boleh buat cakap macam tu. Cakap macam tu boleh jatuh akidah, boleh jatuh kafir tu. Cakap macam tu. Tak boleh buat macam ni. Orang yang buat macam ni boleh jatuh kafir. Cakap tu boleh kita. Kita nak hukum dia ni kafir, dia ni kafir, dia ni kafir, tak boleh. Tu kerja kita. Jangan duk label orang ikut dah tu. Kan? Sebab tu hati-hati tu, kawan-kawan kita duduk label. Ni siapa duk buat apa? Talqin. Siapa duk buat apa? Tahlil. Siapa duk buat ni semua bid'ah belaka. Ada hak kemas lagi duk buat amalan ni semua syirik belaka. Sabar sah. Sabar sah. Yang gopoh lah, label orang syirik ikut dah dah. Ada orang pahaman yang mensyirikkan orang tu sama macam isu kita label Syiah kafir. Adakah Syiah yang merepek? Ada Ustaz? Ada. Yang membawa kepada kafir? Ada. Tapi ada Syiah yang hampir dengan ahli sunnah wal jamaah? Ada. Syiah Zaidiyah contoh dia di Yaman. Dia hampir dengan ahli sunnah. Mazhab fiqh dia lebih kurang mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kita label tu semua kafir, semua kafir. Sebab tu jangan tuduh semua kafir kepada semua secara umum je tu, jangan. Bahaya. Nah, sebab tu jangan main ingat dengan perkataan-perkataan kafir ni. Nah, baik. Sebuah hadis menyatakan mana-mana orang yang berkata kepada orang Islam lain, wahai kafir, buat tengok panggil orang, oi kafir. Hui kasar. Maka akan terkena salah satu di antara keduanya. Maksud dia Ustaz, jika tepat, maka benarlah seperti katanya. Jika tidak, perkataan itu berbalik kepadanya. Maksud dia, kalau orang tu panggil kat orang tu, oi, kepiak. Perkataan tu akan pergi salah satu pada dua. Sama ada orang yang kena cakap ataupun orang yang cakap. Kalau orang yang kena cakap tu memang dia kafir, perkataan kafir tu akan pergi kat dia. Tapi kalau orang tu orang beriman, perkataan kafir tu akan patah balik kepada orang cakap. Ui, bahaya tu. Sebab tu ayah-ayah yang mana rajin, tengok sikit lah. Dulu kan kita tuduh kan. Kita tuduh orang ni. Cek balik. Saya bukan nak ulang kisah lama, tapi cek balik. Dulu orang duk bincang tentang isu amanat Haji Hadi. Orang duk tuduh, orang duk cakap, kita duk kata apa? Haji Hadi kata kapiak. Haji Hadi kata orang ni kapiak. Haji Hadi orang ni kapiak. Try cek balik tengok. Amanat tu sebut tentang Allah. Dia ada tak dia sebut kau ni kapiak, kau ni kapiak, kau ni. Cek tengok. Takut lagi kita tuduh orang, kita tahu Haji Hadi kata orang ni kapiak, Haji Hadi kata orang ni kapiak. Cek balik tengok. Dalam zaman internet boleh cek tu amanat tu. Saya baca amanat tu tak ada pun dia sebut siapa-siapa kapiak, tak ada pun. Dia cuma sebut seseorang itu boleh menjadi kafir sekiranya dia mengatakan politik suku, agama suku. Ayat tu ya. Ayat tu bukan kata kat siapa-siapa, umum. Siapa yang cakap politik suku, agama suku, politik, agama, orang ni boleh jadi kafir. Memang betul pun. Sebab politik tu duduk dalam agama, mana boleh bagi pisah. Tapi kita cakap dia ni kafir. Oi, Haji Hadi kata orang ni kafir, Haji Hadi kata orang ni. Oi, jangan. Bab kafir-kafir ni jangan duk main. Ya. Dari sini jelaslah bahawa hadis ini mengarahkan kita supaya jangan tuduh, jangan hukum orang lain tanpa keterangan ataupun bukti yang nyata. Sahabat-sahabat yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi selesai kita bincang tajuk hari ini. Tajuk yang pertama cerita bab sumpah. Alhamdulillah orang Melayu kita tak buat. Tajuk kedua tajuk nazar harta orang, yang ni pun kita tak buat. Tajuk ketiga bab bunuh diri, sama-sama kita beringat. Tajuk keempat jenis mulut maki orang ni, kalau boleh kita kawal. Dan yang kelima label orang dengan label kafir. Yang ni kita minta sama-sama hati-hatilah isu-isu macam ni.
pertemuan akan datang kita akan tengok tentang dua nikmat dunia yang memperdayakan. No, insya-Allah. Ini senang ni. Cerita bab sihat dengan masa lapang. No, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian kita ni ada faedah dan ada pengajarannya insya-Allah. Tu Haji no. Tadi daripada seorang. No. Kan Haji bagi semangat tadi. Kan pasal tadi 8.30 seorang Haji seorang dah. Kan pokoknya ramai insya-Allah. No. Jadi cukup sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.